Ustaz Muhammad share kan live kita ni seluar-luarnya, sebab ni satu-satunya medium live kita pada buat masa sekarang ni lah. Lalu yang banyak view-nya dekat TikTok. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal lah. Ada cabaran sikit lah ni kan. Jadi insyaAllah nanti Ustaz Muhammad minta sahabat-sahabat di Facebook untuk bantu sharekan live ni seluar-seluarnya, insyaAllah. Mudah-mudahan Ustaz Muhammad ramai yang boleh mengambil manfaat. Baik, hari ini kita akan tengok tafsir surah Al-An'am, tafsir surah Al-An'am ayat yang ke-160. Ayat yang ke-160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali ganda amalnya. Barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatan dia. Sedang mereka sedikit pun tidak diinaya ataupun dirugikan. Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 160. Tengok tafsirannya pada muka surat yang ke-418. Ayat yang mulia ini memperincikan ayat lain disebutkan secara umum, secara mujmal, yaitu firman-Nya, man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Barang siapa membawa kebaikan, maka ia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Dalam surah Al-Naml ini, surah ke-27 ayat 89, Allah cerita siapa yang buat satu baik, Allah bagi pahala yang lebih besar, lebih baik. Kita ni dia panggil Allahumma salli ala Muhammad, laqad kana rasul, laqad ka, macam mana Sayyidina Muhammad, laqad arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya sallallahu alaihi Muhammad telah diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rahmat bagi sekalian alam. Bila sebut rahmat bagi sekalian alam tu macam mana? Sallallahu alaihi Muhammad, antara dia ialah setiap amalan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dipandang besar di sisi Allah dengan gandaan. Kalau umat terdahulu buat satu baik, satu pahala. Buat satu jahat, satu dosa. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat satu baik, digandakan pahala-pahala dia. Sayyidina Muhammad maksud. Buat baik dapat gandaan pahala. Antara rahmat sekalian alam lagi, kata ulama mufassirin, iaitulah sallallahu alaihi Muhammad buat dosa dapat satu dosa, bahkan azabnya ditangguh sampailah di hari kiamat. Kecuali ada berapa dosa yang azab dia disegerakan. Antara dosa yang azab disegerakan ialah dosa dia panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, derhaka kepada ibu ayah. Derhaka ni dia dosa segera. Waktu hidup kat dunia kena dah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi subhanallah tu di antara dipanggil apa? Rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Pahala buat kebaikan digandakan kebaikan. Dosa, buat satu dosa dapat satu dosa, buat satu jahat dapat satu dosa. Azab ditangguhkan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam ayat ni surah Al-Naml, Allah kata secara umum, man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Siapa yang bawa satu kebaikan, maka memperoleh balasan yang lebih baik. Sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis yang Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, yang memperincikan tentang jumlah gandaan pahala yang Allah akan berikan apabila kita melakukan kebaikan ataupun balasan dosa atas kejahatan yang kita lakukan. Antaranya hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad dalam sebuah hadis diriwayatkan daripada Tuhan dia, inna rabbakum azza wa jal
rahimun man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan fa in amilaha kutibat lahu ashran ila sab'imi'atin ila adha'afin katsira wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan fa in amilaha kutibat lahu wahidatan aw yamhuha Allahu azza wa jalla wala yahliku 'ala Allah ta'ala illa halika atau kama qala. Sungguh Tuhan kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maha Penyayang. Sungguh Tuhan kamu azza wa jalla Maha Penyayang. Barang siapa berniat melakukan kebaikan namun belum sampai dia kerjakan, maka dicatat untuknya satu kebaikan. Jika dia kerjakan, dicatat untuknya 10 kebaikan hingga 700 kali ganda. Salih ala Muhammad. Ya. Ila adha'afin kathiratin, dan boleh digandakan sehingga gandaan yang sangat banyak. Faham dekat situ? Niat nak buat baik dapat satu pahala. Kalau dia buat gandaan 10 hingga 700 hingga berganda-ganda. Tu kalau kita buat kebaikan. Salih alaihi Muhammad. Buat satu niat nak buat, niat je. Niat nak buat baik dapat ada satu pahala. Tapi niat tu memang niat nak buat sungguh-sungguh lah, bukan pahala, dia bukan niat saja, tiap hari pun niat. Tapi plan tak mau buat, tapi niat nak buat. Tapi macam mana nak bang? Dia buat niat. dia tahu ada pahala tu dia. Tapi niat dia mana buat, tapi kadang-kadang tak terbuat. Tak ikhlas. Siapa yang nak pergi haji, tak pergi haji lagi, niat bagi kemas nak pergi haji dah. Niat nak pergi haji bagi ada. Niat nak sedekah, niat sebagainya. Benda kebaikan niat bagi proper, bagi sempurna. Kalau dia tak buat, dia dapat pahala niat. Tiap hari pun niat nak bangun tahajud. Kena ada niat nak bangun tahajud pada setiap hari. Kadang-kadang dia bangun sungguh, kadang-kadang dia tak terjaga, tapi dia dapatlah pahala niat dia tu. Salih sama setiap pagi nak sedekah. Kita tiap-tiap pagi kena sedekah. Kena ada sedekah kita. Salih alaihi Muhammad. Apa ni, Allahumma salli Muhammad. Kita nak sedekah mana? Kita sedekah kat Darul Faizin, nak sedekah mana lagi? Ni. Kita nak sedekah mana lagi? Sedekah kat Darul Faizin lah. Jadi subhanallah tiap-tiap hari RM10 ni sedekah. RM10 sedekah. Kan? Ada duit lebih sikit RM50. Takut apa? Allah ganti. Kan? Allah kata, Nabi kata takkan kurang kata orang sedekah. Takut apa? Allah kata Allah ganti dengan gandaan lebih baik. Takut apa? Bagi 50, bagilah 100. Takkan kurang, takkan jatuh miskin. Baik, Allah SWT tuan-tuan. Tiba-tiba hari tu terlupa tak buat duit. Saya ni jenis tak buat cash. Saya ni tak buat duit dalam poket saya. So setiap bulan saya akan transfer pergi dekat Akhirul, supaya perbelanjaan tu dia, saya akan berhenti dekat Arena nak beli apa, roti apa, dia pergi beli, guna duit tu lah. Sebab saya memang jenis tak bawa, jenis tak bawa cash. Tapi tak bawa. Salih alaihi Muhammad. Jenis lagu tu. Lama dia memang lagu tu pakai saya. Orang lain kan bawa cash. Jenis tak bawa cash. Subhanallah. Kita duduk forum kat atas pentas ataupun kita duduk kuliah. Kita duduk kempen orang untuk wakaf. Bagi sumbangan. Salih alaihi Muhammad. Kalau kadang-kadang bukan nak cerita baik lah, tapi kadang-kadang perangai kita lah, kadang-kadang lah. Salih Muhammad, bila dia buat macam kempen wakaf, kita pun tak gamak nak ambil sagu hati, dia bagi sagu hati, kita bagi balik itu tu, dia bagi kita bagi balik itu. Tapi taklah mau nak tunjuk ke orang. Tapi kadang-kadang apa yang dia buat, kita duduk forum atas pentas 3-4 orang,
Salis Muhammad dia suruh naik atas pentas pergi minta kat yang duduk ceramah ke depan nama. Jam kita nak buat guna. Bukan kita tak mau bagi, tapi kita pun tak mau. Takkan Durah kata tak apa, seluk babat seluk-seluk. Lepas kata kita pun tak gambar lah suruh. Orang semua duk perhati kita kat bawah. Ustaz ni bagi berapa, Ustaz ni berapa jam kau kita. Waktu saya ingat Salih Muhammad, yang tu pun kira adab jugalah. No, saya fikir lagu tu lah. Janganlah kita menganggap apa, saya tak faham, mungkin di idea dia ialah nak tunjuk ustaz pun akan bagi juga. Bagi tunjuk contoh. Tapi the other way around, di sebaliknya mungkin waktu tu kita boleh menjatuhkan maruah dia, ataupun mungkin dia tak bawa duit, ataupun mungkin dia sendiri pun tak ada duit, atau apa sebagainya, kita tak tahu. Baik, ni lah nanti ustaz-ustaz ni dia tahu lah dia nak bagi lagu mana. Dan kadang-kadang Salih Alaihi Muhammad, sedekah bukan semata dalam bentuk tunai tu. Kita panggil dia untuk kempen, kita panggil dia untuk kempen memberi wakaf, memberi sumbangan. Dia tu tugas dia ialah untuk kempen orang untuk bagi. Dan itulah sumbangan dia. Betul tak? Itu dah sumbangan dia lah. Banding dengan kita kat bawah, kita bagilah untuk cash, kita tak buat kerja yang macam dia buat. So masing-masing buat kerja masing-masing lah untuk dapat sumbangan tu. Lah ni dia kena dua kerja lah. Dia tolong kempen, dia kena bagi lagi. Macam tu kan. Tu ya. Kena itu. Program besar, program besar-besarnya ni. Salih Muhammad memang orang punya ramai lah waktu tu. Kira buat dekat Salih Muhammad, kawasan stadium tu penuh orang. Lepas tu ada seorang dekat, saya nampak waktu kutip wakaf tu, ada seorang ustaz tu, dia duduk di bawah. Dia duduk di bawah, dia duduk sana dekat kursi bawah tu. Kemudian saya nampak dia duduk bagi yang budak-budak kutip ni, dia suruh budak tu naik, pindah atas. Hati saya kata mampu dah aku. Macam mana? Dia suruh nampak dekat bawah. Budak tu macam takut. Takkan nak pindah atas pentas kan? Pindah, dia suruh naik. Saya ingat kot dia tu AJK ke apa, dia pun tetamu juga. Dia kata ala-ala aku kena, bagi dia kena sekali lah aku akan takkan aku suruh dia kata apa dah aku. Kalau Khairul dekat, saya akan bagi minta duit kat dia. Tapi dia tak ada waktu tu. Jadi semua kadang-kadang niat dah dapat pahala. Kalau kita tak mampu buat pun, kita dapat pahala. Subhanallah. Nah, ini siapa yang tak pergi haji lagi, niat pergi haji siap-siap. Niat pergi haji dah, niat azam. Tapi kena ada tindakan-tindakan kita bawa kepada tu lah. Maksud kena ada buka akaun lah, kena ada masuk deposit sikit dekat mana mampu. Deposit untuk nak pergi haji 1,000, 1,500 ke 2,000 lah ni. 1,500. Lalu 1,000 lebih kan. Tak payahlah. Minta lock itu siap-siap. Cukup tak cukup, nanti demai cukup, nanti kemudian apa. Baik, Allahumma salli Muhammad. Sedekah. Kemudian Allahumma salli Muhammad, siapa yang niat nak buat baik dapat satu pahala. Salli alaihi Muhammad. Tapi kalau dia buat kebaikan tu, gandaan untuk satu kebaikan tu 10 kali ganda dah. Boleh jadi 700, boleh jadi gandaan yang sebanyak-banyak dia. Contoh, salli alaihi Muhammad. Tuan-tuan buat satu baik, apa-apa benda baik, paling kurang 10 kali ganda ni confirm dah. Ditolong orang ke, apa saja bentuk kebaikan. Apa saja bentuk kebaikan, salli alaihi Muhammad. Terima kasih Cik Rosni. Cik Rosni 1,300 dia kata. Tidak sama tu. Tak berubah lagi tu. Allahumma salli Muhammad. Jadi subhanallah salli Muhammad, apa saja bentuk kebaikan minimum 10 kali ganda. Ini minimum dah, tahu dah. Okey. Sedekah special 700 kali ganda. Sedekah bukan 10, sedekah 700. So RM1 masuk tabung, nilai dah RM700. RM10 nilai dah RM7,000. RM100 nilai dah RM70,000. Kan? RM1,000 nilai dah RM700,000. Bagi lah. Yang saya Muhammad sehari bagi 100, sehari bagi 100, sehari bagi 100. Sebulan pun 3,000.
Jangan kira yang sebulan tu. Kan? Kira sebulan tu banyak dia duk kira berapa bulan ni aku sedekah macam mana total. Tak payahlah kira aku tu. Baik, Allah SWT. Jadi subhanallah. Tapi Allah katakan tu sallallahu alaihi wasallam ila adhafin katsiratin, sehingga gandaan yang berlipat-lipat, berganda-ganda. Tuan tengok kita main subuh ni. Hang nak pergi mana? Nak pergi masjid. Buat apa? Main subuh. Kita nampak kita pergi main subuh jemaah satu. Berapa amalan kita buat pagi ni? Satu. Apa dia? Main subuh berjemaah. Tengok. Apa pahala dia? Kita mengaji 27 kali ganda sembahyang berjemaah berbanding dengan sembahyang seorang. Adakah 27 tu saja? Sallallahu Muhammad. Mari kita rewind balik. Sebelum nak sembahyang subuh jemaah yang 27 kali ganda tu, apa kita buat kat rumah kita? Kita bangun, kita ambil wudu. Setiap wudu kita tu, ni nak sembahyang lagi ni. Ambil wudu, basuh tangan dapat pahala gugur dosa, kumur dapat pahala gugur dosa, basuh muka dapat pahala gugur dosa, basuh lengan gugur pahala, gugur dosa dapat pahala, kepala dapat pahala, kaki semua. Tu sunat-sunat kita buat lagi. Kemudian sallallahu tutup aurat dapat pahala, tutup aurat dapat pahala lagi. Sallallahu Muhammad gosok gigi dapat pahala lagi, dapat pahala lagi. Tu pagi tu ni nak pergi mana? Nak pergi masjid lagi. Ni sebelum tu berapa banyak dah pahala kita himpun tang pagi tu. Kemudian lagi jalan kaki pula daripada sana. Keluar pada rumah Jumaat. Tu tak kira masuk tandal, langkah kaki kat kiri. Duduk sunah-sunah yang kita buat tu. Ni tujuan dia satu tu, nak pergi satu. Yang kita kata tadi pergi sembahyang subuh jemaah, nampak tang tu ya satu tu. Tapi tu benda yang sebelum dan selepas dia tu yang punya banyak yang kita terpaksa buat untuk buat satu tu. Pada setiap tu ganda 10. Pada setiap yang kita buat tu ganda 10. Ambil wuduk tadi ni 10 kali ganda. Tu tak kira rincik dia lagi ni. Rincik wuduk, wajib wuduk ada 4 je. 4 anggota wajib wuduk ada 4 je. Yang lain-lain tu pahala lagi. Pahala sunat. Betul tak ni? Kemudian lagi langkah main masjid pula, fi kulli khutwah, pada setiap langkah tu dapat satu pahala, padam satu dosa, angkat satu darjat. Masuk lagi langkah kaki kanan masuk masjid, niat i'tikaf lagi kan baca doa sebelum masuk masjid, macam-macam lagi pahala gitu. Lepas tu bila nak masuk saf, lagi duduk masuk saf, isi kosong saf, rapatkan saf. Macam-macam pahala kita dapat, rentetan daripada satu kebaikan yang kita nak buat. Semayang kita sallallahu Muhammad tu, angkat takbir, renggang untuk laki-laki ni, tapak tangan menghadap kiblat, renggang dia sallallahu Muhammad jari. Kemudian apa lagi? Sallallahu Muhammad qiyam. Ni semua benda-benda sunat ni, setiap sunat tu ada pahala dia. Jadi subhanallah, jadi satu perbuatan yang kita buat itu sebenarnya dia ada rantaian dan rentetan sebelum dan selepas dan ketika. Sebelum, ketika dan selepas daripada kebaikan yang kita buat tu, yang ada tambahan pahala dia. Sama agak sedekah. Nampak bagi satu yang sedekah. Tapi orang yang mengambil manfaat daripada sedekah tu, pahala kita lagi. Sedekah apa ni hari ni? Sedekah RM10. Dapatlah 207,000 gandaan pahala. Dia nampak tentu je. Tapi dengan sedekah dia dapat tu, kita buat apa ni? Kita buat tempat mengaji budak-budak, kita buat asrama pelajar, kita buat tempat depa nak selis, tempat depa nak makan, tempat depa menuntut ilmu, tempat apa, pahala lagi. Banyak rentetan daripada pahala yang kita boleh dapat. Nanti tunggu kat akhirat kita tengoklah. Waktu dunia tak nampak lagi. Waktu dunia duk nampak duit tak ada. Waktu dunia nampak duit hilang, duit habis. Tapi kita tak nampak rantaian dan rentetan dah. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Demikian sebuah hadis yang lain daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla man amila hasanatan falu 'ashra amsalha wa azidu wa man amila sayyi'atan fajazaohu mithluha aw aghfiru wa man amila qurabal ard khati'atan thumma laqiyani la yushriku bi syai'a
ja'altu lahu mithlaha maghfirah wa man iqtaraba alayya shibran iqtarabtu ilayhi dhira'an wa man iqtaraba ilayya zira'an iqtarabtu ilayhi ba'an wa man atani yamshi ataituhu harwalatan atau kama qala. Allah berfirman, barang siapa melakukan kebaikan dia mendapat balasan 10 kali gandanya, dan aku tambahi. Barang siapa melakukan keburukan, balasannya adalah keburukan serupa atau aku ampuni. Barang siapa melakukan keburukan sepenuh bumi, kemudian dia bertemu dengan aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan segala sesuatu pun, aku berikan ampunan sepenuh itu pula. Barang siapa mendekatiku dengan sejengkal, maka aku akan dapat mendekatinya dengan sehasta. Barang siapa mendekati aku dengan sehasta, maka aku mendekatinya dengan sedepa. Barang siapa mendatangiku dengan berjalan, aku mendatangi dengan berlari. Bawa, kalau buat baik, salih alaihi Muhammad, dapat 1 pahala. Niat buat baik dapat 10 kali ganda, bahkan Allah tambah. Allah mustajab. Tapi buat jahat, Allah bagi 1 dosa yang semisal, ataupun Allah sallallahu alaihi Muhammad ampunkan. Allah mustajab Muhammad. Buat dosa sepenuh bumi dosa dia. Sepenuh, tak ada tempat di ruangan bumi semua melainkan dosa dia belakang. Allah boleh ampun dosa dia sepenuh bumi juga. Dia buat dosa, sebuah riwayat yang lain, dia buat dosa sepenuh langit dan sepenuh bumi, Allah akan ampunkan. Allah tak peduli. Satu je syarat dia, la tusyrik bi syai'a, jangan syirik pada Allah dengan segala sesuatu pun. Ini semua ni rahmat yang Allah bagi kat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan fa in amaliha kutibat lahu asharan wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lahu yaktub alayhi syai'un fa in amaliha kutibat alayhi sayyi'atan wahidatan. Siapa yang niat nak buat baik tapi belum sampai dia lakukan, dicatat baginya 1 kebaikan. Bila dia lakukan, dicatat untuknya 10 kebaikan. Dan barang siapa berniat melakukan kejahatan tapi belum sampai dia lakukan, maka tidak dicatat apa pun untuknya. Jika dilakukan, maka dicatat untuknya 1 kejahatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tengok ayat ni ya. Yang ni sama yang kita faham lah. Tapi tuan-tuan tengok balik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadis yang mula-mula kita baca tadi, bukan surah 419. Inna rabbakum azza wa jalla rahimun man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan fa in amilaha kutibat lahu ashran ila 700 ila adhafin katsiratin wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan. Dalam sebuah riwayat hasanatan kamilatan. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa sampai tu, wa man hamma bisayyi'atin, barang siapa yang berniat untuk melakukan kemaksiatan ataupun kejahatan, falam ya'malha, tapi dia tidak melakukannya, maka akan ditulis baginya kutibat lahu hasanatan, 1 pahala. Tu dia rahmatnya kita ni. Niat nak buat tak baik ni, niat nak buat maksiat ni, kalau dia cancel, dia tak jadi nak buat, maka dia akan diberikan 1 pahala sempurna. Rahmat lah. Niat nak buat baik, dapat pahala nak buat baik. Buat baik, ganda 10 kali ganda, atau 700, atau sebanyak-banyaknya. Niat nak buat jahat, Allah tak kira dosa lagi. Cancel nak buat jahat, dapat 1 pahala. Kalau buat juga jahat tu, dapat 1 dosa, atau Allah boleh ampunkan. Subhanallah saya mana. Orang beriman ni hati dia senang, tenang. Kita mana pernah tak buat dosa. Orang takut kematian, takut azab, takut apa. Bila dihidangkan dengan kenikmatan ni, rahmat ni, Allah sallallahu Muhammad, maka dia akan tenang. Dia kata rupanya Allah sayang kat aku. Sebab tu umat Nabi Muhammad tak patut masuk neraka.
Kalau macam ni keadaan masuk neraka lagu mana? Nak masuk neraka dosa banyak, pahala sikit. Betul tak? Nak masuk neraka dosa banyak, pahala sikit. Masuk neraka. Masuk syurga, pahala banyak, dosa sikit. Pergi depan Allah, pagi-pagi, sehari, pagi-pagi buat satu baik, satu jahat. Satu sedekah, dah 700 kali ganda. Jahat dia buat, dia nak bagi sama dengan baik tu, dia kena buat 700 kali jahat baru sama dengan satu baik dia buat. Dia ni. Muhammad. Ini maksudnya suatu rahmat Allah bagi kat kita. Tetapi, ada tetapi dia. Yang kata dia cancel buat jahat tadi ni, bukan semua tak buat jahat tu Allah pun dosa. Allah bagi pahala. Dia niat nak buat jahat, kemudian dia tak jadi buat, Allah kata bagi satu pahala. Tapi bukan semua keadaannya Allah akan bagi pahala. Sebab tak buat maksiat tu atas 3 keadaan. Rauf tu ada orang komen baca. Komen yang pertama tu mulut. Komen yang komen pula. Yang pertama, meninggalkan keburukan itu kerana Allah. Golongan ini mendapat satu kebaikan kerana menahan diri untuk tak melakukan keburukan. Inilah yang disebut amal dan niat. Kerananya satu kebaikan dicatat untuknya, sebagaimana disebutkan sebuah riwayat sahih, dia meninggalkannya kerana aku. Maksud yang dapat pahala itu dia tinggalkan kerana Allah. Kerana Allah, dengan maksud dia buat tu dia tahu, Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah perhati apa dia buat. Yang kedua, dia takut Allah marah. Sallallahu Alaihi Wasallam, pasal apa tinggal ni? Aku rasa salah, benda ni tak boleh buat, Allah marah ni. Dia tinggal itu, dia tahu, dia tahu tu bukan semata yang lain, semata-mata kerana Allah. Kita pun tahu lah kita tinggal pasal apa kadang-kadang kan. Yang kedua, dia tinggal pasal apa? Kerana lupa. Dia plan nak buat lah. Hari tu janji dah nak pergi karaoke ke, nak pergi apa benda lah. Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dah janji dah, dia dah tahu dah. Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dah rancang dia nak pergi. Tapi subhanallah, mai hari tu terlupa. Baru ni ada seorang artis hijrah. Kita lah ni dia jadi mengangkat, terlampau mengangkat, kadang-kadang sampai letak orang tempat tak sepatutnya. Kadang-kadang artis hijrah ni kita angkat dia lebih lagi daripada para asatizah. Sallallahu, sampai panggil ustaz, sampai panggil tuan guru. Dia berhijrah kan? Daripada tak pakai tudung, tiba-tiba pakai tudung, seolah macam dah jadi ulama. Tempat rojok, tempat minta nasihat, tempat minta Ustaz Muhammad soal jawab agama. Dia tak ngaji. Allah Ustaz Muhammad, perkataan dia pun tu lebih terpakai lagi daripada perkataan alim ulama, bahkan mufti. Tapi subhanallah, ada seorang artis tu dia hijrah. Lalu subhanallah, dia pergi beli tiket konsert. Konsert apa, atau konsert besar lah yang nak main, saya tak ingat lah konsert apa tu. Subhanallah subhanallah. Dan tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku? Hari konsert tu dia terlupa. Dia terlupa nak pergi. Padahal harga tiket tu sangat mahal. Duduk depan saja harga kat 2,000 ke 4,000 kan. Mahal tiket dia. Dia beli untuk dia, keluarga dia semua. Hari konsert tu dia terlupa. Bila esok tu dia pergi kerja, Sallallahu Muhammad, dia pun ambil video dia. Dia jatuh duduk. Terduduk. Pasal apa? Nampak ni pasal apa? Semalam konsert aku terlupa pergi. Tiket dah beli dah. Subhanallah. Lalu adalah yang buat video. Inilah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama kesnya macam sahabat kita ni. Inilah Rasulullah. Mana ada sama, Nabi bukan beli tiket nak pergi konsert, tak ada.
Lain. Ini dia azam nak pergi, dia beli tiket, usaha dia untuk buat tu ada lah. Boleh sama dengan Nabi, tak betul, tak kena. Allah Muhammad. Tapi hari tu terlupa. Betul lah tu. Dia terlupa tu pun Allah punya kerja juga, supaya dia tak, mungkin Allah nak pelihara dia. Betul lah tu. Tapi dapat pahala tak? Tak dapat pahala. Pasal apa? Pasal dia tertinggal tu dengan, tengok yang kedua, meninggalkan keburukan kerana lupa. Golongan ini tidak mendapat pahala dan tidak juga berdosa, sebab dia tak buat maka tak ada dosa lah. Tapi dia tinggalkan itu, dia tak ada pahala lah. Pasal dia bukan nak tinggal kerana Allah. Tak, dia tinggal sebab lupa. Kalau tak lupa dia pergi dah. Faham ni? Kalau tak lupa dia buat lah. Sebab tu dia kecewa, dia frust sungguh. Sayyid Muhammad. Jadi subhanallah, Sayyid Muhammad, kerana dia tidak berniat melakukan kebaikan ataupun keburukan itu. Sayyid Muhammad. Jadi subhanallah, tentang Sayyid Muhammad itu, maksudnya kalau dia terlupa tak ada pahala, sebab dia memang azam nak buat, dia memang ada niat nak buat. Cuma ada dosa tak? Tak ada dosa. Pasal apa? Pasal dia tak buat. Tang dosa dia tak buat. Dia tak dapat dosa kalau dia tak buat. Dia syukur kerana dia terlupa, dia dapat pahala syukur tu. Sebab kita bersyukur ni dapat pahala. Alhamdulillah, Alhamdulillah Allah pelihara aku, jaga. Dia sebut perkataan tu, kesyukuran itu dia dapat pahala. Tapi bukan pahala pada dia meninggalkan tadi ni. Dia beza. Faham tak? Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, orang meninggalkan dosa ni. Apa dia? Meninggalkan keburukan kerana tak mampu ataupun malas setelah sebelumnya melakukan sebab-sebabnya dan langkah-langkah untuk melakukannya. Yang ni sama aja dosa sebagaimana yang melakukannya. Dia dah buat dah, dia dah plan dah, dia rancang dah, dia dah post semua. Bini telefon, abang duduk mana ni? Abang duduk mana ni? Ni abang nak pergi jumpa kawan. Baliklah ni juga. Dia pun baik bos, tak kata minta maaf aku tak boleh nak pergi, patah balik. Dia tak pergi tu pasal apa? Bini dia suruh balik, bos suruh balik. Maksudnya dia nak buat benda tu tapi dia terhalang dengan sesuatu. Maka yang tu, Salih Alaihi Muhammad, bahkan ulama kata apa? Dia sama saja seperti dia melakukannya. Sebab kalau tak kerana itu, maka dia tak buat. Dia malas. Tapi di benda tu dia buat dah. Dia dah rancang siap dah. Plan tu mau dah ada dah. Sebagaimana sebuah hadis dalam tercatat dalam As-Sahihain, idza tawajahal muslimani bisayfayhima, Salih ala Sayyidina Muhammad, fal qatilu wal maqtulu finnar. Qalu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Ketika dua orang muslim saling berhadapan dengan menghunus perang pedang masing-masing. Dua orang muslim, dua-dua pun orang Islam, dua-dua bawa pedang. Masing-masing nak membunuh di antara satu sama yang lain. Kemudian si pembunuh dan terbunuh dua-duanya masuk neraka. Mesti seorang mati, seorang hidup. Dua-dua lawan. Seorang ambil pedang, kemudian cak kau ni bunuh kau ni, kau tu mati, dia ni hidup lah. Tapi dua-dua pun masuk neraka. Patutnya yang bunuhlah masuk neraka, yang terbunuh tak masuk neraka. Rauf, tengok. Lalu subhanallah Sayyid Muhammad, patutnya lagu itulah, yang terbunuh masuk neraka, yang membunuh masuk neraka, yang terbunuh tak, patutnya lagu tu. Tapi dua-dua masuk neraka pasal apa? Lalu sahabat pun tanya, ya Rasulullah, si pembunuh tu patutlah masuk neraka, lalu kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Kata Nabi SAW, sebab dia juga berniat untuk membunuh lawannya. Jadi dia dah buat ada tindakan tu. Nah, Salih Muhammad, kalau dia tak mati tadi, dia bunuh kau tu.
Faham tak ni? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Daripada Abu Bakar bin Ubaidillah bin Anas, daripada datuknya Anas, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bi hasanatin kataballahu lahu hasanatan. Fa in amilaha kutibat lahu ashran. Wa man hamma bi sayyi'atin lam yaktub alaihi hatta ya'malha. Fa in amilaha kutibat alaihi sayyi'atan. Fa in tarakaha kutibat lahu hasanatan. Yaqulullahu ta'ala innama tarakaha min maqafati." Barang siapa berniat melakukan kebaikan, maka Allah tulis baginya satu kebaikan. Jika dia melakukannya, dicatat untuknya pahala 10 kebaikan. Dan barang siapa berniat melakukan kejahatan, dia tidak dicatat apapun untuknya sampailah dia lakukan. Jika dia lakukan, maka dicatat untuknya satu dosa kejahatan. Jika ditinggalkan, dicatat untuknya satu pahala kebaikan. Allah lantas berkata kepadanya, dia meninggalkan kerana takut kepada Aku. Imam Ahmad menyebutkan, tuan-tuan tengok yang ni lagi cantik, lagi Salih Muhammad. Nabi SAW bersabda daripada Quraim bin Fatih Al-Ansari, Nabi SAW bersabda, manusia itu ada 4 jenis. Manusia ni ada 4 jenis, sedang amalan dia ada 6 jenis. Manusia ada 4 jenis, amalan dia ada 6 jenis. Salih Muhammad. Manusia ada yang kaya di dunia, kaya di akhirat. Nombor 1. Kaya di dunia, kaya di akhirat. Nombor 1. Ada yang kaya di dunia, miskin di akhirat. Nombor 2. Saudara Muhammad. Ada yang miskin di dunia, kaya di akhirat. Yang keempat, ada yang kaya di dunia, miskin di akhirat. Boleh? Dia ada ulang balik. Nombor 1, kaya di dunia, kaya di akhirat. Nombor 2, kaya dunia, miskin akhirat. 3, miskin dunia, kaya akhirat. Nombor 4, Saudara Muhammad, kaya dunia, miskin, mana yang 4 dia? Yang keempat, Saudara Muhammad, ada yang celaka dunia akhirat. Miskin dunia, miskin akhirat. Maksud celaka dunia akhirat. 4 jenis orang. Sedang amalan itu ada yang mewajibkan masuk syurga dan neraka, ada yang dibalas setimpal, ada yang berbalas 10 kali ganda, dan ada yang berbalas 700 kali gandanya. 2 amalan yang mewajibkan yang masuk syurga dan neraka ialah barang siapa yang mati dalam keadaan muslim dan mukmin serta tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk syurga. Barang siapa yang mati dalam kafir, maka wajib masuk neraka. 2 orang. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan tapi belum sempat dia amalkan, lalu Allah tahu bahawa dia telah berbisik dalam hatinya dan sangat ingin melakukannya, maka Allah catat baginya satu pahala kebaikan. Barang siapa berniat melakukan satu kejahatan, maka belum dicatat untuknya selama mana dia belum lakukan. Bila dia lakukan, maka akan dicatat untuknya satu dosa bagi satu kesalahan dan tidak dilipat gandakan. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya pahala 10 kali ganda kebaikan yang semisal dengannya. Barang siapa berinfak di jalan Allah, nescaya pahala baginya 700 kali ganda. Allahumma salli alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang lain, Allahumma salli alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahduru jumu'ah 3 nafar, rajulan hadaraha yalghu wa huwa khadduhu minha, wa rajulun hadaraha bidu'ai fa huwa rajulun da'a Allah
fa in syaa'a a'tahu wa in syaa'a mana'ahu wa rajulun qadaraha bi insatin wa sukutin wa lam yatahatta raqabata muslimin wa lam yu'zi ahadan fahiya kafaratun lahu ila al-jum'ati allati taliha wa ziyadatu salasati ayyam wa dhalika bi anna Allah yaqul man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha. Solat Jumaat ada 3 jenis orang. Yang pergi main Jumaat ada 3 jenis orang. Pertama, orang yang menghadirinya dengan senda gurau. Orang yang menghadirinya dengan senda gurau, maka itulah dia dapat daripada solat Jumaat. Itu main-main dia. Apa yang dia dapat? Dia dapat senda gurau itulah. Kedua, orang yang menghadirinya dengan doa, dia berdoa depan Allah, mau Allah beri ataupun tidak. Ketiga, orang yang menghadiri dengan tutup mulut dan diam, tidak melangkahi leher manusia saudara muslim yang lainnya, serta tidak mengganggu yang lainnya, maka pahala Jumaat yang dihadirinya itu menjadi penebus dosa-dosa hingga Jumaat depannya, ditambah lagi 3 hari. Hal itu kerana Allah berfirman, siapa yang buat amal baik maka baginya pahala 10 kali ganda. Sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Abi Dzar, dikatakan Rasulullah bersabda, "Man shama thalathata ayyamin min kulli syahrin faqad shama ad-dahra kullah." Barang siapa berpuasa 3 hari pada setiap bulan, dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Macam mana? Siapa puasa sebulan 3 hari, maka dia puasa macam setahun. Sebulan ada, setahun ada 12 bulan. Sebulan kita puasa Ramadan 30 hari kali 10 jadi 300. Kan? Setiap puasa, setiap bulan kita puasa 3 hari. Ada berapa bulan lagi? Ada 11 bulan. 11 kali 3 48. 48. Betul. Baik bukan? 11 kali 3 jadi setahun. Sebulan sehari 3 jadi 3 sebulan puasa 300 hari. So subhanallah, kalau kita puasa sehari sebulan di 30, setiap bulan ada 30 kali ganda puasa. 30 kali 10 ada 300 ya, tentu saja. 330 campur 360, jadi campur 300 jadi 600. Salat Muhammad 30 kali ganda. So lebih pada setahun. Tahun depan tak payah puasa lah. Allahumma salli Muhammad. Dan Ibnu Mas'ud berkata terkait firman-Nya yang tadi, barang siapa datang bawa kalimah la ilaha illallah dan barang siapa membawa perbuatan jahat yang menyekutukan Allah, demikian diriwayatkan daripada jumlah salaf. Banyak sekali hadis dan asar terkait hal ini, dan yang kami sebut itu di atas itu sudah mencukupi katanya. Jadi wallahu a'lam, kita faham dah daripada ayat Quran ini bahawa inilah nikmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW dalam bentuk rahmatnya, insya-Allah. Baik, pertemuan kita akan datang, kita akan sambung lagi pada ayat berikutnya, tafsir surah Al-An'am ayat 161 hingga 163, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu taala alam. Terima kasih kepada semua yang bersama kita di Facebook, insya-Allah, Ustaz Muhammad, dan terima kasih juga yang bantu untuk share, sebar luaskan. Ustaz Muhammad sekarang ni dah agak terhad limitation kita untuk program-program dakwah sebagainya. Jadi subhanallah tuan-tuan, kita akan menggunakan semua medium yang ada. Ustaz Muhammad insya-Allah, dan manfaat ilmu itu masih dapat kita peroleh. Siapa-siapa yang berhajat untuk membantu untuk infak dan wakaf bagi Kompleks Islam Darul Faizin yang sedang kita bangunkan ini, bangunan asrama dan kantin pelajar, dah lebih 60% lah. Lainnya tengah nak naik bumbung. Naik bumbung insya-Allah. Tak lama tu bila start naik bumbung, dah start buat kerja-kerja furnishing lah. Electrical dah masuk sebagainya. Rumah warga mas kita tu nak siap sangat dah. Dia nak siap, tinggal nak cat je.
Piping pun dah buat dah, wiring pun dah start buat dah, nak siap dah insya-Allah. Kita target dalam sebulan lagi sempurna dah rumah tu. Jadi yang atas tu boleh pindah ke bawah dah. Saudara Syed Muhammad lagi TMB kita tu penantian kita hampir 6 tahun. Pencawang kita tu hampir 6 tahun dah damai dah, dia punya casing tu tinggal nak buat. Dia pernah tarik, nak lay kabel daripada depan masuk ke dalamnya. Tu dah nampak? Tu dah. Kren mari mentak lah. Setelah 6 tahun penantian. Subhanallah. Jadi subhanallah, banyak lagi projek-projek yang sedang berlangsung, yang sedang kita lakukan, yang kita perlukan pada dana. Hari Isnin ni akan start buat jalan daripada Dua sana. So lepas ni kita akan ada 2 jalan keluar masuk lah. So kita di belakang tu kos jalan tu saya 120,000. Itu pun belum tar lagi, kita buat pakai batu kerajarannya. So start pada masuk sana, dia akan lintah pergi ikut padang tu, ni tepi inti makcik-makcik nak balik yang penduduk rumah tu turun dia keluar. Tak payah nampak pegang. Dia lunsok pasal dia turun bukit tu. Cung keluar ke depan. Dia hati-hati keluar depan tu, dia jalan corner sikit. Dalam. Nak cat luar balik. Dan silap memang buat saya. Dah tunggu kami buat, kami pun tak pernah ada modal. So buatlah ni rumah kita, jaga sendirilah. Tak apa, boleh. Tak tahu boleh kot cat silap balik. Depa minyak ke silap? Rumah kayu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya Muhammad boleh berikan bantuan, dan kami sangat-sangat memerlukan insya-Allah. Mudah-mudahan jadi kebaikan pada kita dunia dan akhirat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'amri salatu wassalamu ala rasulillah amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadatis salihin wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Ya